Okey, hari ini kita nak teruskan topik yang ketujuh. Trigonometric function. Okey. Okey, yang lain dah. Ni baru berapa dah? 51. Okey, 51. Okey, kita teruskan lah. Okey, untuk bab 7 ni, trigonometri ni, kita akan ada 3 subtopik. 7.1, trigonometric ratio and identities, kemudian compound angle, kemudian bagaimana kita nak solve trigonometric equation. Okey, sebahagian ni kamu dah belajar masa admat. Okey, ni saya teruskan. Kita pergi dulu yang pertama. Okey, jadi untuk trigonometri ni, kalau kita ingat masa di sekolah, trigo ni trigonometric. Okey, sebenarnya basic dia cuma ada dua je. Sebenarnya dia cuma ada sin dan cos. Dia cuma ada dua je. Trigonometri ni sebenarnya ada dua je, sin dan cos. Okey, kemudian daripada situ nanti muncullah tangent. Okay, yang pertama tangent. Tangent ni adalah tangent theta. Tangent tu adalah sin over cos. Ini sama macam kamu belajar sebelum ni lah. Okay. Jadi basic dia adalah sin dan cos. Tangent tu daripada sin over cos. Kemudian daripada situ muncullah yang baru. Muncul yang baru dipanggil cotangent. Ini dipanggil cotangent. Cotangent. Cotangent ni dia ada dua. Okay, kalau kita nak refer daripada tangent, dia sebenarnya adalah 1 over tangent. 1 over tangent. Okay. Tapi kalau kita nak refer daripada sin dan cos, kita buat terbalik je lah. Cos over sin. Nota yang ketiga, nanti kita akan jumpa secant. Secant, ya, ingat trigonometri ni cuma ada dua je, sin dan cos, dia dua je. Okey, jadi kalau kita jumpa secant, dia adalah 1 over cos. 1 over cos. Ingat ya, kalau jumpa secant, 1 over cos. Pasangan dia adalah cosecant. Cosecant. Cosecant ni, kalau yang pertama tadi, kalau secant, maka yang satu lagi tu adalah 1 over sin. Lawan daripada yang asal. Okey. Tadi kita tengok tadi yang pertama tangent. Tangent dia adalah sin over cos. Ni kalau tangent. Cos. Kemudian kita luaskan lagi. Dia ada satu lagi cotangent. Cotangent. Tengok balik yang tadi. Cotangent tu adalah cos over sin. Kalau secant 1 over cos. Cosecant 1 over sin. Ni kenapa ni? Okay. So itu yang kita biasa jumpa. Yang lain-lain tak ada sebenarnya. Okey, sampai 4 je. Tadi saya dah bagi tahu trigonometri ni asas dia adalah sin dan cos. Ingat, trigo ni asalnya adalah dua je, sin dan cos. Tapi kalau setiap ni kita kuasa 2, nilai dia 1. Jadi kalau kamu nak cek betul ke tidak ni, kamu boleh guna nilai lah. Sin squared boleh ambil, katakan theta tu 30, tambah dengan cos squared 30, adakah sama dengan 1? Okey, sepatutnya memang sama. Ini kamu kena ingat ini. Okey, kemudian formula yang kedua ni, kamu hafal yang satu ini je. Formula yang kedua ni, kalau katakan semua ni saya bahagikan dengan sin squared, semua ni saya bahagi dengan sin squared, maka kalau bahagi dengan semua dengan sin squared, yang ini akan jadi 1. Yang ini akan jadi cos over sin. Ini sin squared. Ini kalau bagi dengan cos over sin. Kalau kita bagi cos over sin, dia sama dengan cotangent. Cotangent squared. 1 over sin cosecant. So kita dapat formula yang ketiga ni. Tapi kalau kita bahagi dengan cos, ini kalau bahagi dengan cos dapat tangent. Tangent. Ini kalau bagi dengan cos,
Ni dapat tangent. Ni kalau bagi dengan cos 1, 1 over cos secant. Okey, maknanya dua formula lagi ni dia datang daripada yang pertama ni. Cuma kita tengok kita nak bagi semua dengan apa? Semua dengan sin, maka dapatlah formula yang ketiga. Kalau semua bagi dengan cos, dapatlah formula yang kedua. Okey? Kamu kena hafal satu je. Okey, satu je. Yang lain ni kamu ingat dengan cara bagi. Okey? Boleh kan? So apa yang ni? Kalau nak hafal yang ni, sambung ini. Kalau nak hafal. Kalau tak payah hafal yang kedua ni. Okey. Kita tengok yang lain. Antaranya mungkin kita boleh guna SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Ini syarat dia kita mesti ada right angle triangle. Syarat dia. Ni nak guna ni mesti right angle triangle. Maksudnya dalam segitiga ni mesti ada 90 darjah. SOHCAHTOA maksudnya kalau dapatkan sin, kita refer pada angle yang kita berada ni. Opposite tu yang ni lah. Opposite. Yang bertentangan dengan angle kita ni. Opposite. Hypotenuse yang paling panjang. Hypotenuse yang paling panjang ataupun yang opposite dengan 90 degree. Itu adalah hypotenuse. So kalau sini opposite, sini adalah adjacent. So kena ingat ni, dia ikut kita punya angle kita berada di mana. Kalau angle kita berada di sini, opposite, yang ni. Kemudian yang ni dipanggil adjacent. Dan yang opposite dengan 90 degree ni, hypotenuse. Ataupun sisi yang paling panjang. Okay? Kalau nak dapatkan cos, cos adalah adjacent over hypotenuse. Nak dapatkan tangent, opposite over adjacent. Kita tengok trigonometry ratio of special angles. Kadang-kadang kita nak jawapan dalam bentuk, ada bentuk set 3, ada bentuk ni. Maksud dia, kita tengok, ini kalau kita tak nak guna kalkulator, kita nak buat pengiraan biasa. So daripada sini contoh kita ada sudut, katakan ni panjang dia 1. Kalau sudut sini 60, maka satu lagi mestilah 30 sebab jumlah dia mesti 90. Okay? So daripada sini kalau kita gunakan SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Okay, katakan saya nak dapatkan, katakan daripada angle ni saya nak dapatkan sin 30. Sin 30. Sin ni adalah opposite. Maksud dia opposite tu yang ni lah 1. Okay? Kalau kita refer sini, opposite dia 1 per hypotenuse. So kalau yang ni maksudnya kita tak payah guna calculator. Okay? Ataupun saya nak cari cos 30 sama dengan cos tu adalah adjacent tu adalah yang sini. So set 3 and over hypotenuse. Kalau kita nak cari tangent pula, tangent 30 degrees. Okay, tangent tu adalah opposite 1, adjacent set 3. Betul? 1 over set 3. Opposite, adjacent. Kemudian kalau kita nak kembangkan lagi, nak cari, saya tukar pula. Saya nak cari sin 60. Sin 60. Kita refer pada sudut ni pula. Sudut ni. Sudut 60. Jadi bila kita refer pada sudut 60, opposite tu dah berubah. Ini akan jadi opposite. Ini akan jadi adjacent. Okay? Dia berubah. Okay, kalau kita teruskan sin 60. Sin 60 adalah opposite hypotenuse, maka set 3 over 2. Kemudian kalau kita nak dapatkan cos 60 darjah. Cos 60 darjah. Cos adalah adjacent 1. Hypotenuse 2. Kalau kita dapatkan tangent 60. Tangent 60 opposite over 1. So macam itulah seterusnya. Maksudnya kalau yang ni kita tak payah rujuk kepada calculator. Okay? Kalau nak buat dalam bentuk macam ni lah. Sama juga untuk yang ni. Nak cari cos boleh, sin cos tangent boleh guna. Cara yang tadi. Okay? So bila kita ringkaskan, kita akan dapat bentuk ni lah. Yes. Macam kamu punya nota ada kan? Ni nota ni. Ada table.
Okay? Kalau tak nak, kamu guna kalkulator. Tak ada masalah. Okay? Radian. Okay, kita tengok degree dulu. Ini kalau kita nak senang ni. Ni kalau katakan kamu nak senang ni. Kamu hafal yang ni je. Kamu hafal sin je. Sin je. Kemudian angle tu kita bermula pada 0, 30 degree, 45, 60 and 90. Jadi kita berdapat kosong. Ini kita boleh rujuk daripada triangle tadi. So boleh rujuk balik. 1 per punca 2, punca 3 per 2 dan 1. Ini maksudnya kalau jawapan tu tak nak dalam bentuk decimal number. So ni lah. Okay. Kemudian kalau cos pula. Okay. Saya tadi suruh hafal yang ni je. Untuk cos, dia sebenarnya dia terbalik. Kita baca, ambil daripada sin ni tapi terbalik. Okay. Saya mula pada bawah. Kemudian kita compare kan. Mula pada bawah. 1. Kemudian kita akan sama punca 3 per 2. Kemudian 1 per punca 2. 1 per 2. 0. Maknanya cos ni sebenarnya kalau kita tak hafal pun tak apa. Kita boleh ambil daripada sin. Tapi kita baca sin ni terbalik. 1 punca 3 per 2. 1 per 2. 1 per 2. 0. So kita boleh isi ni. Okay. Yang penting kita boleh hafal yang ni. Kemudian tangent. Tangent ingatlah tadi. Tangent. Tangent tu adalah sin over cos. Jadi kalau kita dah ada dua-dua ni, kita bagilah. 0 divided by 1, 0. Ini 1 per 2 divided by yang ni. So dapat. Okay. Yang ini undefined ni sebab 1 divided by 0. Mana ada jawapan? Dari segi matematik, kita namakan dia sebagai undefined. Okay. Tak ada jawapan. Pastikan kalkulator ni, dia ada dua. Dia ada degree dan ada radian. Kalau yang biasa ni kita ambil degree. Jadi kalau kita ambil, katakan saya ambil sin 30. Tekan sin 30. Sin 30, yes, 1 per 2. Setengah kalkulator tu dia bagi decimal number. Okay. Ini kalau kalkulator yang ni lah. Okay. Ataupun boleh jawapan sebagai 1 per 2. Tengok soalan lah. Kemudian kalau kita nak ambil sin 45. Sin 45. Okay. Dalam kalkulator dia akan baca sebagai punca 2 per 2. Tapi sebenarnya punca 2 per 2 ni dia sama dengan 1 per set 2. Macam ni dia boleh dapat? Ni kalau kita ingat balik kita belajar set. Kalau set 2 ni per dengan 2 darabkan dengan set 2 juga. So kita akan dapat 2 over 2 set 2. Maka kita akan dapat 1 over set 2. Sama. Okay. Jadi kamu hafal je. Ini sebenarnya kalau kita bagi jawapan ni, maka dia sama dengan 1 per set 2. Okay. Dia sama maksud dia. Kemudian kalau kita ambil sin 60. Kalau saya ambil sin 60. Tekan sin 60. Yes. Punca 3 per 2. Okay. Kalau guna kalkulator Casio 570 MS yang hitam tu, dia takkan bagi jawapan dalam bentuk ni. Kalau gitu maksudnya kamu hafal je lah. Okay, kamu hafal je. Kalau nilai yang ni okey lah, ini 0.5. Kalau yang ni nanti kalkulator dia akan baca 0.7071. Jadi kalau kita guna kalkulator, kalau kita dapat ni contoh kalau saya guna kalkulator sin 45. Nanti kalkulator dia akan bagi jawapan dalam bentuk 0.7071. Jadi kalau nampak je 0.7071, itu maksud dia untuk nilai 1 per 2. Okay. Kemudian kalau kita ambil sin 60 sin 60. Kalau guna kalkulator yang hitam tu, Casio 570 tu, dia akan bagi jawapan dalam bentuk decimal number. Jadi kalau gitu kamu kena hafal lah. Ni kalau kalkulator yang tu, jumpa je 0.7071, ingat itu adalah nilai 1 per 2. Jumpa dia 0.8660, maka itu nilai punca 3 per 2. Itu kamu kena hafal lah. Kalau masih guna kalkulator yang hitam. Kalau guna yang kalkulator macam saya ni, dia terus bagi bentuk fraction. Okey. Jadi kalau katakan kamu tak boleh hafal table ni, tak apalah kamu guna kalkulator. Cuma kalau soalan nak bentuk ada simbol set ni, kena ingatlah ini adalah 0.7071. Ini 0.8660. Okay. So ingat ni. Ini nilai dia
ini nilai 0.771. Di bawah ni 0.8660. Ini kalau saya bincang degree. Tapi kalau radian, kamu ingatlah kalau radian, kan, kalau radian kamu hafal macam ni lah. Kalau ikut biasa, kita start dengan 0, 90 degrees, kan. Kemudian kita ada 180, 270, pusing balik 360. Ini nanti kita akan gunakan ni. First quadrant, second quadrant, third and fourth. Kita akan mulakan daripada sebelah kanan, anti-clockwise, kan. Jadi kalau kita nak kaitkan dengan radian, 1 radian tu nilai dia sama dengan 180. Maknanya 180 ni untuk pi, 1 pi tu adalah 180. Jadi kalau kita baca ni 180 bagi 6 kan dapat 30. 180 bagi 4 45. 180 bagi 3 60. 180 bagi 2 90. Itu kalau kita nak buat manual. Kalau tak nak, kamu boleh guna kalkulator, setkan daripada awal tu radian. Tak ada masalah. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Kita dah beri cotangent. Okey, cotangent. So ingat tadi saya dah bagi tahu, cotangent dia sama dengan apa? Kalau kita bincang tangent. Cotangent ni sama dengan apa? Cotangent. 1/tan. Yes, 1/tan. So kena ingat tadi yang awal tadi. Kalau saya nak bincang sin dan cos, kita ambil cos/sin. Sama dengan 3/4. Okey, 3/4. Dalam kalkulator mana ada cotangent. Maka kita tukar ni. Saya ambil tangent theta sama dengan 4/3. Okey, 4/3. Okey, daripada situ, maklumat seterusnya kita ada acute angle. Acute angle ni kena ingat yang ni kalau kita bincang 4 sukuan. Ni 4 sukuan tu maksud dia yang ni lah. Ini 0 hingga 90, ini first quadrant. First quadrant. Yang kedua second quadrant. Dan seterusnya 3 and 4. Okey, acute angle ni maksud dia berada pada sukuan yang pertama. Nilai sudut dia daripada 0 sampailah 90 saja. Itu maksud acute angle. Okay. Satu lagi istilah dia panggil obtuse angle. Ini maksud dia berada sukuan yang kedua. Maksud dia sudut dia di antara 90 sehingga 180. 90 hingga 90. Kan kalau guna acute maksud dia sukuan yang pertama. Okey. Kemudian ingat balik masa di sekolah, kalau kita refer pada ikut sukuan ini first quadrant, yang ini second, ini third, yang ini fourth. Okey. Maka first quadrant ni trigonometri kita bernilai positif. Semua bernilai positif. All sin, tangent, cos. Ni kena ingat all sin, tangent, cos. Ataupun atuk suka tengok kartun, boleh. Mana je boleh. All sin, tangent, cos. Maksudnya kalau sukuan yang pertama ni kita bincang 3 sin, cos, tangent. Sin, cos, tangent. Semua ni bernilai positif. Kita boleh cubalah. Katakan saya nak ambil sin 30, positif ke negatif. Cos 30, boleh cek positif ke negatif. Tangent 30, kita boleh cek positif atau negatif. Okay? Kalau nak ikutkan first quadrant mesti semua positif. Kalau second quadrant hanya sin saja bernilai positif. Maksudnya kalau kita ambil sin 100, kalau kita guna kalkulator sin 100 nilai dia positif. Kalau kita cuba pula cos 100, maka jawapan dia negatif. Kalau kita cuba tangent 100, jawapan dia negatif. Okey, dan seterusnya. Maksudnya ikut sukuan Yang ini sin positif, yang ini tangent. Selain daripada tangent ni negatif. Yang ini cos saja. Jadi untuk yang pertama ni acute angle ni maksud dia semua positif. Okey. Jadi kita boleh refer je daripada right angle triangle ni. Okey, katakan theta tu di sini. Kita gunakan maklumat SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Kalau tangent opposite 4.
Okay. Opposite 4, kemudian adjacent 3. Okay. Jadi kita gunakan Pythagoras theorem, cari nilai kat sini. Okay. So kita dapat 5. Okay. Boleh untuk Pythagoras theorem? Okay. Ataupun kalau tak nak guna Pythagoras theorem, kita hafal je lah. Kalau 3, 4, 5. Maksudnya kalau sisi kita 3 dan 4, satu lagi mesti 5. Ataupun kalau 6, 8, satu lagi mesti 10. Kalau malah nak guna Pythagoras theorem. Okay? Katakan saya label kat sini, sini 8, sini 8, sini 6. Maka satu lagi mesti 10. Okay? So daripada sini kita kembangkan. Tangent dah ada 4/3. Soalan nak cari sin. So kita jawablah sin theta. Sin tu maksudnya opposite hypotenuse. Opposite hypotenuse, maka jawapan dia 4/5. Okay? Opposite hypotenuse. Kemudian soalan seterusnya nak cari secant. Ini kena ingat ni, yang tadi. Secant tu apa maksudnya? Secant adalah 1/cos. Kalau tu lupa, ambil belakang ni, C. 1/cos. Okay? Kita dah ada cos, kita belum ada lagi. So kita carilah cos theta. Cos adalah adjacent. Adjacent 3. Hypotenuse 5. Maka kalau nak cari secant, 1/cos. Maka terbalik daripada cos. Jawapan dia 5/3. Dah, selesai. Teruskan lagi, kita nak cari cosecant. Cosecant. Cosecant 1/sin. Ingat jangan terbalik Kita hafal secant je. Cosecant kalau ada co ni maksud lawan daripada yang asal ni. Lawan cos sin. Okey, sin tadi kita dah ada 4/5, tapi kita nak 1/sin, terbalikkan. So jawapan dia 5/4. Semua jawapan tu adalah positif sebab dia berada pada sekuan yang pertama. Okey, contoh seterusnya. Okey, kadang-kadang kita nak evaluate, dia bagi satu equation. Jadi maklumat kita satu je. Sebenarnya kalau kita ada maklumat ni, tujuan maklumat ni supaya kita dapat tahu sin berapa, tangent berapa. Okey. So ingat balik tadi SOHCAHTOA. Apa ni? SOHCAHTOA. Okey, daripada maklumat yang pertama ni kita buat segitiga. Ni kiranya 0.8 ataupun 8/10 lah. Sama kan? 8/10. Kita buat segitiga. Tujuan dia saya nak cari yang lain. Okey. Yang ini cos. Okey, 8 Kalau cos adjacent, maksudnya adjacent tu 8. Hypotenuse 10. Tadi saya dah bagi tahu tadi kalau tak nak guna trigonometri, 3, 6, 8. Apa 3, 6, 8? 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Kemudian kalau 6, 8, satu lagi mesti 10. Sekarang ni kita punya sisi, 8 dah ada, 10 dah ada. Yang tak ada 6. Memang salah sini 6. Okay? Kalau tak pasti, gunalah Pythagoras theorem. Ambil punca kuasa 100 tolak 64. So, dapat 6. Okay? Kemudian daripada sini, sebelum kita jawab soalan ni, kita tulis dulu. Sin X. Okay, sin tu maksud dia opposite hypotenuse. Opposite 6, hypotenuse 10. Kalau kita nak cari tangent. Tangent adalah opposite 6, adjacent 8. So, 6/8. Okay. Jadi, daripada maklumat ni, kita mesti dapatkan ketiga-tiga ni. Lepas itu barulah kita jawab soalan. Evaluate. Okay, maksudnya kita gantilah 5 sin X, subset to 3 tangent X, kemudian plus 3 cos, cosecant. Okay. Cosecant X. Okey, kita ganti 5 darab sin X. Sin X dah ada dah, 6/10. Ganti je. Tangent pun dah ada, 6/8. Settle. Cosecant. So kena ingat balik. Cosecant ni maksud dia apa? 1/sin ke 1/cos? Cosecant. Tengok balik yang awal tadi. 1/sin.
Sin. 1 over sin. Okey, kita baca sin. Tapi kena baca terbalik. Jangan baca 6/10. Baca terbalik. 3 darab 10/6. Sebab punya formula dia 1 over sin. 1 over sin, ambil nombor ni tapi terbalik. 10/6. Kemudian gunalah kalkulator. Okey. Guna kalkulator cari berapa. Okey, 5 darab 6/10. Okey, kemudian tolak dengan 18/8. Ini semua guna kalkulator ni. Tambah. Okey, tambah 30/6. Okey, dapat tak 23/4? 23/4. Dapat, sir. Okey, sama kan? So macam itulah. Jadi Sir, nak ya. tanya. Ya. Kalau yang triangle tu, kalau kita kecilkan siap-siap boleh kan? Macam yang 10 tu tukar jadi 5. Boleh. So yang kan? Okay. Tak ada masalah. Katakan kita nampak ni macam kita boleh kecilkan ni. Boleh. Kita boleh tukar 3, 4, 5. Boleh. Semua bagi 2. Boleh. Nak biar macam ni ke ataupun nak tukar? Boleh. Tak ada masalah. Jawapan ni sama. Kalau kita nak simplify, contoh macam ni kan. Kita kena patah balik kepada mula kita bincang tadi. Ingat yang trigonometri dia cuma ada 2 je. Dia pada sin dan cos saja. Kemudian daripada situ muncullah tangent. Kena ingat tu. Muncullah cotangent. Kemudian muncullah lagi satu secant. Kemudian daripada situ muncullah cosecant. Ini semua kamu kena ingat ni. Tangent sin over cos. Cotangent cos over sin. Secant 1 over cos. Cosecant 1 over sin. Okay? So masa kita nak simplify ni, kita akan gunakan semua maklumat ni. Okey, kita tengok yang pertama. Bagaimana kita nak simplify. Okey, ni tangent x subtract to secant x. Okey, so kita akan ambil cosecant ni kekal, cos ni kekal, cos x. Kita ubah tangent. Tangent adalah sin over cos. Tengok balik yang awal tadi. Sin over cos. Sin over cos. Secant apa tadi? 1 over Cos. Cos. 1 over cos, jangan silap. 1 over cos. Kemudian kalau kita expand, ini kalau kita expand ni darab sini habis cos. Tinggallah sin. Ni kalau saya simplify, tolak 1. Selesai. Okay? Jadi macam itulah cara kalau kita nak simplify. Berdasarkan ni. 1, 2, 3, 4. Ni 1, 2, 3, 4 dah dapat. Okay, saya ambil C. Okey, cotangent. Kita ada cotangent X, cos X, plus sin X. Okey, jadi kalau kita nak simplify, tukar ni, cotangent ni. Sebab yang kita kena kekalkan adalah sin dan cos. Selain daripada itu, kena tukar. Macam ni lah. Cotangent ni kena tukar. Nak tukar jadi apa ni? 1 over tan. Sekarang kita bincang sin dan cos. Jadi nak tukar jadi apa ni? Cos per sin. Yes. Cos per sin. Jadi kalau kita nak buktikan ataupun kita nak simplify, balik kepada sin dan cos je. So jangan ambil 1 over tangent. Balik kepada sin dan cos. Sebab sebutan kita berikutnya mana ada tangent. Jadi tak payah guna tangent. Kita balik kepada sin dan cos. So ni darab dengan cos X. Tambah dengan sin X. Okey, yang ini dah akan jadi cos kuasa 2. Kan? Ni pandai lah macam mana kamu nak uruskan. Kalau saya samakan denominator ni. Ni kalau kita samakan. So yang di atas ni akan jadi cos kuasa 2. Mendatang ni sebab cos dah cos. Tambah dengan ni tadi kalau ikutkan ini per 1. Saya samakan denominator. Yang ni bahagi dengan 1 dapat sin. Sin darab sin dapat sin square. Okey, yang di atas ni berapa jumlah dia? Masa kita bincang awal tadi, berapa jumlah dia? Kalau sin dan cos 2, berapa nilai dia? 1. 1 kan? Maka kita gunalah. Maka jawapan akhir dia 1 per sin theta. Okey, so ingat ini tadi, masa awal tadi saya dah bagi tahu. Kalau jumpa je sin dengan cos, tapi dia kuasa 2.
maka tak payah kita nak kira-kira, nilai dia mesti 1. Okay, so atas dia 1/sin. Okay, 1/sin ni dia sama dengan apa? Secant ke cosecant? Cosecant. Jadi kita boleh ringkaskan lagi. Jawapan akhir dia adalah cosecant cosec. Selesai. Macam itulah. Soalan E. Kita ada tangent. Tangent X tambah dengan cotangent divided by cosecant cosec squared X. Ingat kalau kita nak jawab simplify ataupun proof ataupun show, kita mesti balik kepada sin dan cos. So ingat tu ya. Semua tukar dalam sebutan sin dan cos. Jadi kalau kita jumpa tangent, apa kita kena buat? Kalau jumpa tangent, apa kita kena buat? Sin over cos. Ya betul, sin over cos. Ingat kalau kita nak simplify mesti guna kaedah ni. Okey, kalau cotangent kita nak tukar apa pula? Cos over sin. Ya betul, cos over sin. Yes, betul. Yang di bawah ni pula macam mana? Cosecant 1/sin. Ya betul, 1/sin kuasa 2. Settle. So macam itulah. Okey, kemudian ini kita boleh samakan denominator ni. Ni kalau saya samakan, boleh nampak ni. Okey, saya samakan denominator ni, saya ambil dua-dua sekali, sin dan cos. Ni kalau kita cross multiply ni, kita akan dapat sin squared X plus cos squared X bahagi dengan 1/sin squared. 1/sin squared. Okey, yang di atas ni apa jadi? Yang di atas ni 1. Kita guna yang tadi. Bila kita nampak je sin squared tambah dengan cos squared, nilai dia 1. So ni 1 ni. Sekarang kita dah ada 4 tingkat. Kan? Kita dah ada 4 tingkat. So sama dengan, boleh kita tulis ni, sama dengan 1 ataupun saya buatlah 1/sin X cos X. Okey, ini kalau saya buat ni asalnya bahagi. Kan, asalnya bahagi. Kalau saya tukar darab, maka kita buatlah sin kuasa 2x per 1. Ada masalah ke yang ni? Ada yang tak faham? Ni, mula saya ambil yang ni 1 ni, 1 per ni. Begitu saya buat bahagi. Buat bahagi. Tapi kalau saya nak tukar darab, boleh. Kita ambil yang ni tapi terbalikkanlah. Okey. Kemudian kita boleh cancel atas bawah. Kalau kita cancel atas bawah, yang atas ni tinggallah sin over cos. Sin over cos sama dengan sin over cos, berapa nilai dia? Dia sama dengan apa? Sin over cos. Tan X. Tangent, ya betul. So jawapan dia tangent X. So macam itulah. Okey, setakat ni ada nak tanya ke? So, nak tanya itu kat B. Apa ialah CSC? Mana? B. A. B. B. Itu tajuk question CSC apa? Yang ni sama dengan cosecant. Sama. Cosec. Oh. Okay, Kadang kita ringkaskan CSC. Dia sama dengan cosecant. Okay, thank you sir. Cuma kita kena tengok kenapa saya guna sin squared X. Dalam trigonometri, kalau kita jumpa sin X kuasa 2, sepatutnya ini kita akan jumpa sin all in bracket squared. Dari segi penulisan, kita tak tulis macam ni. Kita akan tulis sin kuasa 2 tu di trigonometri. Pada trigonometri. Nampak tak saya punya penulisan? Sin squared X. Okay? Kita tak tulis kurungan macam ni. Tapi bila kita nak guna calculator, kita tak guna yang ni. Kita guna ni.
Katakan saya nak cari soalan kata nilaikan sin squared 30 darjah. Jadi bila nak guna kalkulator, kita kena ambil sin 30 baru kita kuasa 2. Boleh faham ni? Penulisan. Yang sebelah kanan ni penulisan. Ni, penulisan dia adalah kuasa 2 tu pada sin. Tapi kamu jangan ubah. Jangan ubah kuasa 2 pindah kepada x. Kalau kuasa 2 pindah pada x salah. Trigonometri kuasa 2 mesti pada trigonometri. Tapi maksud dia kurungan kuasa 2. Okey, soalan D. Soalan D kita ada 1 plus sin x over cos. Okey, plus cos x over 1 plus sin. Okey. Yang ini semua dah dalam sebutan sin dan cos. So tak payah kita ubah apa, kita anggap dia macam fraction. Kalau fraction, kita samakan denominator dia. So kita akan ambil cos x dan satu lagi 1 plus sin x. Kemudian cross multiply. Ini kalau saya buat cross multiply ni, maksud dia 1 plus sin x kuasa 2. Kemudian yang ini akan jadi cos squared x. Boleh ke? Darab silang. Kemudian yang pertama ni kurungan kuasa 2 ni kita kena expand. Ini kita mesti expand. Ni kalau kita expand, so kita akan dapat 1 tambah 2 sin 2 sin x plus sin squared x. Okey, plus cos squared x divided by cos x 1 plus sin x. Betul lah. Okey, macam tu 1 plus 2 sin x. Okey, kemudian kita nampak ada nilai yang ni sebenarnya 1 ni. Ni nampak dalam kita punya pengiraan selalu kita jumpa ni. Ni nilai dia berapa tadi? Ini nilai berapa? 1 tambah 1 2. Jadi saya boleh tulis 2 ni kalau saya factorize dia akan jadi 1 plus sin x divided by cos x, kemudian 1 plus sin x. Jadi kurungan yang di atas dengan di bawah ni kita boleh cancel. Kan? Tinggallah 2 per cos. Okey, 2 per cos sama dengan apa? Saya boleh tulis sebagai 2. 1 per cos, kita nak ambil secant ke cosecant? Sudah. 1 over secant. So jangan silap ya. Dah, itulah kita punya jawapan. Selesai. Okey, soalan B. Ni sama juga kita nak simplify. Sin theta 1. Kemudian kita ada tangent. Kemudian ini macam-macam ada ni. Cotangent. Ni cotangent, salah ni. Kita ada cotangent theta. Kemudian ada lagi cosecant. Ni CSC ni sama dengan cosec. Sama. Jadi kalau kita tengok dalam buku tu ada simbol ni, dia sama masuk dengan cosec. Okey, jadi ingat masa kita nak simplify, ingat mesti balik kepada sin dan cos. Ingat mesti balik kepada sin dan cos. Kalau kita nak prove pun sama. Kalau kita nak show pun sama. Balik kepada sin dan cos. Okey, maka yang pertama ni kita kekalkan. Ni sin theta. Tangent apa? Kita punya ni, tangent. Sin over cos. Ya, betul. Sin over cos. Semua ni kita tukar. Cotangent apa? Cos over sin. Ya, betul. Tentu ya. Semua ni kita tukar. Kalau cosecant, 1 over? Sin. Ya, betul. Yes. So, kena biasakan ya. Cosecant, secant, cotangent, tangent.
Kemudian kita tengok mana yang kita boleh cancel. Yes, ini macam boleh cancel ni. Ni habis. Kan? Yang ini pun boleh cancel juga. Maka sekiranya kompleks tadi, rupanya satu je jawapan dia. Selesai. Lagi senang. Kan? So sin over cos, cos over sin, 1 over sin. So jawapan dia 1. Kita bermula daripada 0 degree, 1. Kemudian bila sampai ke puncak ni 90 darjah. Dia mesti bergerak anti-clockwise. Bergerak lagi sampai ke sini 180 darjah. Bergerak lagi 270. Dan patah balik ke sini 360. Kan? Jadi kalau katakan kita nak lukis sin 30 lah contoh. Saya nak lukis sin 30. Dia buat di mana? Maka kita ambil lah kat sini. Bacaan daripada horizontal ni, kita bergerak anti-clockwise. So kita kira lah sudut 30 darjah. Okay? Kita boleh lukis. Kemudian kalau kita nak lukis pula sin negatif. Sin negatif pula. Bila negatif, kita jangan ikut yang macam ni pula. Sebab bila kita buat anti-clockwise, itu maksud dia untuk angle yang positif. Ingat bila kita start daripada horizontal, kita bergerak anti-clockwise. Maka itu nilai angle yang positif. Tetapi kalau negatif, maksud dia kita kena start daripada horizontal, tetapi kita kena ikut jam. Kena ikut jam. Maksud dia kalau negatif 30, inilah kita punya graf. Okey. Katakan saya nak lukis sin negatif 100. Negatif 100. Okay. Kita jangan baca ni. Graf sini, ni dah 90. 100. So kita lukis kat sini. Salah. Kalau negatif 100, kira daripada horizontal ke bawah. Kena ikut jam. Katakan kat sini. Kita lukis terus ke sini. Baru betul. Ini adalah sudut negatif 100 darjah. Okey, boleh faham? Trigonometri dia mesti bergerak daripada horizontal anti-clockwise. Itu angle yang positif. Boleh ke tak boleh? Okey tak? Okey, sir. Amin. Okey. Kemudian yes. Kita tengok yang ni pula. Kenapa bila sin in bracket negatif theta dia dapat negatif? Kenapa bila cos in bracket negatif theta dapat positif? Kemudian dapat negatif. Kita tengok Okey, yang tu kita kena balik kepada yang saya bagi tahu tadi. All sin tangent cos. Maksudnya dalam kawasan ni sin cos tangent positif. Dalam kawasan ni sin saja positif. Selain daripada tu, contoh cos dengan tangent nilai dia negatif. Jadi sekarang ni bila kita ambil sin negatif theta, kalau saya lukis, dia dah ada kat sini. Jadi kalau berada kat sini, maka cos saja bernilai positif. Maksudnya cos saja bernilai positif. Selain daripada tu negatif. Okey tak? Maksudnya kalau saya nak hilangkan negatif dalam trigonometri ni, kita boleh ambil kira dia berada di mana. Daripada sini kita lukis. Dia berada pada sekuan yang keempat. Sekuan yang keempat, cos saja yang positif. Yang lain tu negatif. Okey, macam mana? Faham? Faham, sir. Okey, macam tu lah. Okey, cuba kita kalau saya bagi contoh Kalau katakan saya nak bagi contoh, saya nak cari sin. Ini kalau kita guna calculator, cuba kamu guna calculator sin 200. Bukan sin 200. Sin 150. Berapa jawapan? Sin 150. Guna calculator. Sin 150. Sin 150. Kalau kita guna calculator dapat 1/2. Betul? Betul, sir. 1/2. Yes. Okey, kemudian ini katakan soalan dah bagi ni sin 150. Tetapi kalau saya ubah soalan ni, kita nak mencari berapa nilai sin negatif 150. Okey, maksud dia kalau kita nak tahu nilai dia, katakan kita nak berdasarkan graf, so kita lukis 150. So lukis ikut jam, ni baru 90.
Tapi jangan lebih daripada 180. Maka inilah kawasan kita. Ni negatif 150. Agak-agak jawapan dia positif ke negatif? Kita nak ambil sin 150. Nak ambil positif ke negatif? Positif ke negatif? Kalau sekuan yang ketiga? Negatif. Negatif. Dia, maka itulah jawapan dia, negatif setengah. Kalau tak percaya, kita cuba guna kalkulator. Kita ambil nilai terus. Sin in bracket negatif 150. Yes. Kan sebiji tu, negatif setengah. Okey? Ini kalau kita buat berdasarkan graf. Okey? Kalau setakat nak nilai, kamu guna kalkulator je.